Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah, yang mana kita dapat berkumpul pada jam 7.30 pagi ini selepas kita solat subuh. Lepas solat subuhnya kita tidak tidur, kita sambung dengan urusan ibadah yang lain, baca Al-Quran ataupun membaca kitab dan seumpamanya. Maka ini kita mendapat keberkatan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sangat tekankan, cerita tentang keberkatan pada waktu pagi ni, disebutkan bahawa umatku diberkati pada waktu paginya. Sesungguhnya umatku diberkati pada awal paginya. Awal pagi macam ni lah, maksudnya waktu pagi beribadah, kemudian sambung dengan kerja lah. Siapa yang kerja di rumah, dia buat kerja, siapkan kerja dan tanggungjawab. Dan begitu juga siapa yang pergi jabat, dia kena pergi jabat macam biasa. Seperti mana tanggungjawab amanah, mencari rezeki dan seumpamanya. Jadi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam satu situasi yang sangat baik, mana untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu istiqamah dan perlu kita ambil cakna tentang perkara ini. Pasal apa? Sebab kita nak selamat dekat akhirat. Kita nak selamat dekat akhirat. Sebelum selamat dekat akhirat, kita nak selamat dekat dunia ni. Supaya dunia kita selamat dan kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ikut jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari situlah kita dapat keridaan Allah. Dari situlah kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, dunia kita mendapat rahmat, dunia kita mendapat keridaan Allah, maka kita akan selamat dekat akhirat nanti, tuan-tuan. Insya-Allah itu yang paling utama. Sebab apa? Dekat akhirat itulah hidup yang selama-lamanya, hidup yang panjang. Kita tak tahu berapa lama, tuan-tuan. Jadi di sini kita nak tengok dari segi sudut bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan pelbagai keindahan duniawi ini, seolah-olah kita lupa dekat akhirat kita yang selama-lamanya, yang panjang umurnya, tuan-tuan. Kita dekat dunia ni yang mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun. Tetapi dari segi sudut apakah yang dinyatakan di sini, tuan-tuan, kita lihat bahawa yang 70 tahun itulah, yang 80 tahun itulah, ataupun lebih kurang daripada itu, itulah yang kita kejar, sehinggalah kita lupa bahawa hakikat nikmat. Sehingga kan kalau kita nak cari nikmat dekat dunia ni, seolah-olah kita lupa nikmat abadi yang jauh lebih indah dekat syurga. Kita nak elakkan daripada kesusahan, tak nak kesusahan, sehingga kita lupa bahawa di akhiratlah yang paling susah sekali. Baik, hari ini kita nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun hadis pilihan. Baik, kita baca satu hadis. Kalau buka hadis yang mana dalam Arba'in Nawawiyah disebutkan sebagai hadis yang ke-36. Saya bacakan. Hadis yang panjang tapi disebabkan masa setengah jam saja. Jadi eloklah kalau tazkirah ni setengah jam, okeylah sebenarnya. Sebab lama-lama nanti orang kata pening kepala lah, lama sangat. Jadi setengah jam, just nice. Baik. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Baik,
Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin daripada kepayahan dan kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dirinya daripada kepayahan hari kiamat. Dan sesiapa yang memudahkan urusan orang yang susah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan sesiapa yang menutupi aurat ataupun keaiban seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup keaibannya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah sentiasa berada dalam pertolongan terhadap hamba-Nya, yang mana hamba-Nya sentiasa, yang selagi mana hamba-Nya membantu saudaranya sendiri. Kita baca separuh hadis, ya. Ada panjang lagi tuan-tuan, tapi untuk masa ni kita ambil yang separuh dulu. InsyaAllah masa akan datang kita akan bincang lagi separuh. Baik, hadis ni cerita tentang kelebihan kita tolong orang, kita selesaikan masalah orang, kita selesaikan, kita keluarkan seseorang daripada belenggu apa yang mereka lalui dekat dunia ni. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nampak saudara kita ni berada dalam keadaan kesusahan, saudara se-Islam kita, apatah lagi sanak saudara kita, darah daging kita, mereka dalam keadaan susah, maka kita lepaskan daripada kesusahan itu. Maka apa kita dapat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah akan melepaskan kita daripada kesusahan dekat akhirat. Ya. Disebutkan dalam hadis ini kurabun, kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kepayahan dan kesusahan pada hari kiamat. Dia tak sebut dekat dunia, dekat akhirat. Kenapa dia tak sebut? Maksudnya kalau kita tolong kawan kita yang melepasi keadaan susah, contohnya dia tak ada makan, tak ada duit nak berbelanja dan sebagainya, maka insya-Allah kita bagi dia kemudahan, dia hidup payah, susah. Ya, kita keluarkan dirinya daripada kebelengguan, kepayahan itu, maka dekat akhirat nanti Allah akan memberi kemudahan dekat akhirat. Allah akan lepaskan dirinya daripada kepayahan dekat akhirat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tak sebut dekat dunia? Adakah bermaksud kalau kita tolong kawan kita yang berada dalam kesusahan, kepayahan, Allah tak tolong kita lepas daripada kepayahan dunia? Adakah akhirat saja? Ya. Di sini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dia kata bukan bermaksud dunia tak ada. Sedangkan ada banyak sekali hadis Nabi SAW, Nabi sebut siapa yang bantu kawan kita yang ada problem, ya, Allah akan bantu kita dekat dunia. Banyak je. Tapi kenapa hadis ni Allah Subhanahu wa taala sebut pada hari kiamat saja, tak sebut pada dunia? Ya, sebab Allah nak ceritakan yang lebih besar, yang lebih terbeban. Maksudnya Allah nak tumpukan dekat akhirat tu bebannya jauh lebih besar. Ya, pasal apa? Sebab li'anna kurabad dunya binisbati ila kurabil akhirah kalla syai'. Maksudnya tidak ada apa-apa nak dibandingkan, terlalu jauh. Nampak tak? Ya. Yang mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang mana kalau kita ceritakan tentang ini, tuan-tuan, ada satu riwayat yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, daripada isnad daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ada kata-kata daripada Ibnu Mas'ud, ya, daripada Nabi SAW, yang maknanya daripada Nabi SAW. Dia kata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati a'ra ma kanu qat. Kata manusia ni dekat akhirat nanti akan dihimpunkan dekat hari akhirat, dekat padang mahsyar, dalam keadaan yang telanjang, yang tak pernah berlaku. Telanjang teruk lah. Nampak tak? Kalau kat dunia ni, maksud telanjang teruk apa? Kita duduk di hadapan orang ramai. Di hadapan orang ramai, tak pakai baju. Satu urat, satu utas benang pun tak ada tutup badan kita ni, tuan-tuan. Itu dia kata a'ra ma kanu qat, iaitu telanjang yang paling teruk sekali. Kita paling teruk telanjang pun dekat rumah. Betul tak? Orang tak tengok. Paling tinggi pun yang tengok kita telanjang ni pasangan kita lah. Ya, halal, betul tak? Halal. Ya, ataupun ada sampai bapak tu dia buka baju depan anak-anak dia, itulah yang paling teruk pun. Tapi ada yang teruk tu pakai, dia kata, saya ingat lagi, bapak saya dekat rumah pakai seluar dalam je. Allahuakbar. Ada, tuan-tuan. Ya, anak dia perempuan pula tu. Bapak kata, kenapa ni pakai boxer? Seluar dalam tu apa? Pakai boxer, seluar boxer tu. Yalah, seluar dalam jugalah. Dia kata, kenapa tu? Panas. Ya Allah. Ya. Tolonglah, ini jangan jadi macam mak bapak yang kata jangan ikut kebaratan. Mak Saleh pun tak ada macam tu sekali lah. Pakailah sopan, pakailah baju yang selesa dan sebagainya. Ya,
Banyak je baju yang menutup aurat tapi selesa, tak panas. Pasanglah kipas. Ini kadang-kadang tak masuk akal. Pakai boxer spender depan anak-anak. Anak-anak beritahu tuan-tuan. Ini kisah benar, bukan bohong. Cerita sampai kat saya ni. Tak tahu. Mak bapak zaman sekarang ni kita tak tahulah nak cakap macam mana. Ya. Kita rasa kesal atas sebab perbuatan kecuaian mereka ini. Yang mana dekat akhirat nanti Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa manusia dalam keadaan telanjang teruk. Pasal apa? Depan orang ramai. Kita dekat akhirat nanti nampak perempuan telanjang. Orang nampak kita telanjang. Kecuali mereka yang diberi pakaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang mendapat pakaian pertama sekali dapat pakaian? Nabi Ibrahim AS. Kemudian ikut keimanan, ikut mereka yang amalan macam mana. Ya, baik. Dia kata wa ajwa'u ma kanu qad, dan dekat akhirat nanti dekat padang mahsyar tu dia punya lapar, ya Allah, lapar yang paling dahsyat. Subhanallah. Nak cerita ni, masalah dekat dunia jauh tak ada nak dibandingkan dengan masalah dekat akhirat ni. Kecil sungguh. Macam tak ada apa, nothing. Nampak tu? Ya, lapar yang sangat. Wa azmahu ma kanu qad, ya Allah, dahaganya punya dahsyat. Kita ni kalau buat kerja berat sikit time Ramadan, Allah dahaga sungguh lah. Bila buka kita dapat air tu 1 jug kita teguk. Bayangkan dahaga punya dahsyat tu, apatah lagi dekat akhirat. Jauh berganda-ganda dahaganya dekat akhirat tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, wa ansaba ma kanu, dan kepayahan yang sangat dahsyat, ya. Yang dalam keadaan telanjangnya, dahaganya, laparnya, matahari atas kepala, tuan-tuan bayangkan. Sekarang ni kalau duduk tengah hari ni tuan-tuan, yang mana matahari ni beribu-ribu kilometer tu pun dah terasa panas. Apatah lagi dekat kepala kita, atas kepala saja ni. Oi, tak tahulah. Dengan peluhnya menjurai-jurai sehingga menenggelami badan ahli-ahli maksiat, mengikut kadar dosanya. Allahu Akbar. Ya, baik. Jadi Ibnu Mas'ud berdasarkan ajaran-ajaran ataupun hadis-hadis yang Nabi SAW ajar, dia kata dekat akhirat kepayahan ya Allah sangat dahsyat. Dan dia kata lagi, faman kasa lillahi azza wa jalla kasahu Allah. Sesiapa yang memberi pakaian kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia nampak orang miskin tak ada pakaian, kita bagi dia pakaian. Ni tak tahulah bulan 3 bulan sekolah, budak-budak tengah susah ni kan. Sekolah buka bulan 3 ni, tak tahu bila buka COVID-19 ni. Nanti nak masuk sekolah, nanti ada budak-budak yang tak ada pakaian sekolah. Kita sponsor dia pakaian sekolah, bagi dia pakaian sekolah. Mudah untuk dia pakai sekolah, pakai pakaian yang baru. InsyaAllah dekat akhirat, kita yang telanjang, Allah akan bagi pakaian dekat akhirat nanti. Subhanallah. Ya. Wa man at'ama lillahi azza wa jalla at'amahu Allah. Nampak tak? Kan dalam ke akhirat nanti Ibnu Mas'ud mengatakan dalam hadis tu, ke akhirat pada mahsyar, lapar ya Rabbi punyalah dahsyat. Allah Akbar, tak dapat dibayangkan macam ni punya lapar. Ui, ya. Maka Allah kata, Nabi kata, Ibnu Mas'ud, siapa yang memberi makan kerana Allah, ikhlas kerana Allah, dia bagi orang fakir miskin makan, derma dan sebagainya, kenyangkan perut orang fakir miskin, maka at'amahu Allah, maka Allah akan bagi dia makan dekat akhirat. Dekat akhirat tu dia tak ada rasa lapar. Dia tak ada rasa merana kelaparan, tidak rasa macam Allah perut keroncong, ya Rabbi, tak ada. Ya. Dan waman saqa lillahi azza wa jalla saqahu. Sesiapa yang memberi minum orang susah, orang dahaga, ya, ketika berada dekat akhirat nanti, maka dekat dunia, dekat akhirat nanti Allah bagi dia minum. Maksudnya dia tak haga. Mana nampak tak? So, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, man afa lillahi azza wa jalla a'fahu Allah. Dan siapa memaafkan kesalahan orang lain kerana Allah. Kawan kita buat jahat, kawan kita buat kita susah, buat masalah, kita maafkan dia. Suami kita buat salah, kita maafkan dia. Isteri kita buat salah, kita maafkan dia. Anak kita buat salah, kita maafkan dia. Mak bapak buat salah pada kita, kita maafkan dia. Bapak jadi dulu tak bagi nafkah, tinggalkan, datang minta maaf, ampun dan sebagainya, kita maafkan. Dekat akhirat nanti Allah bagi pengampunan. Subhanallah. Kita maafkan kesalahan orang lain, dijamin dalam hadis Nabi SAW, Allah akan mengampunkan dosa kita, tuan-tuan. Inilah yang kita perlukan, tuan-tuan. Dekat akhirat kita perlukan makan dan minum daripada Allah. Kita perlukan pakaian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlukan pengampunan Allah. Sebab inilah yang selamatkan kita. Macam mana kita nak lepaskan daripada masalah dan belenggu yang sangat besar dekat akhirat? Ini dia. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man nafasa kurbatan min an-mu'min kurbatan. Sesiapa yang melepaskan kepayahan seorang mukmin dekat dunia ini,
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lepaskan kepayahannya, satu kepayahan dekat akhirat. Maksudnya kepayahan mungkin tak terasa panas dekat akhirat, tak terasa lapar. Lagi banyak ni tuan-tuan, lagi banyak Allah Subhanahu Wa Taala akan lepaskan kita daripada kepayahan dekat akhirat, yang mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya Allah, kepayahan yang tidak dapat disifatkan, teruknya kepayahan tu. Bayang tak? Sedangkan kita melepaskan kepayahan saudara kita tu yang nak dibandingkan dengan kepayahan akhirat, tak ada nilainya. Jauh lebih dahsyat kepayahan dekat akhirat. Tapi sebab kita melepaskan kepayahan yang kecil berbanding akhirat, dekat akhirat Allah melepaskan kita satu kepayahan yang sebesar-besarnya, tuan-tuan. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kecil, Allah bagi besar. Ya, kita buat tak seberapa, tapi Allah bagi yang berapa banyaknya. Ini yang kita nak ni, tuan-tuan. Ya. Tapi adakah kalau kita melepaskan kepayahan saudara kita dekat dunia, adakah kita dapat dekat akhirat juga? Seperti mana saya sebutkan tadi. Ya, ada hadis lain menyebutkan kita melepaskan kepayahan saudara kita. Makna je lah. Ya, dekat akhirat, dekat dunia pun Allah lepaskan. Dalam hadis, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, ya, saudara seislam, saudara darah daging, ya, kana Allahu fi hajatih, maka Allah akan menunaikan hajatnya dekat dunia. Nampak tak? Jadi kita tolong orang, man tolong aku, man aku betul-betul perlukan bantuan. Okey, tak betul, aku tolong kau. InsyaAllah satu hari nanti Allah tolong kita dekat dunia. Kepayahan kita lalu kat dunia ni, Allah akan bantu kita. So banyak tolong orang, tuan-tuan. Walaupun sekecil macam mana sekalipun. Ya, kawan kita suruh tolong ambil air kat dapur, kita pergi ambil. Nah, man aku sibuk lah ni, aku dahaga nak minum, tolong ambil air boleh? Pergi dapur, kita ambil. Kecil je, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita ego, kau ambil sendiri dah. Alah, sekali-sekala kawan minta tolong, okey lah, tuan-tuan. Tapi kalau minta hari-hari, itu nampak sangat dia pemalas, itu nampak dia tu bosi. Sekali-sekala kita tolong dia, tuan-tuan, insya-Allah. Hanya ambil air dekat dapur tu, bagi dekat meja dia, tuan-tuan. Ya, ya, kalau kita duduk serumah dengan kawan kita, kita masakkan dia, kita kenyangkan perut dia, insya-Allah dekat dunia Allah akan permudahkan urusan kita ni, tuan-tuan. Itu janji Allah dan Rasulullah SAW. Dan juga disebut oleh Nabi SAW, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang memudahkan urusan orang yang susah ataupun orang yang menghadapi kesusahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Nampak tak? Dekat dunia urusannya, maksudnya kalau kita ni pegawai kerajaan, mudah kalau urusan orang tu, tak payahlah. Tak apa, encik saya tolong. Ya, macam saya nak pergi pejabat kan, alamak saya lupalah bawa ni. Tak apa encik, tinggal kat sini dulu, ya. Encik pergi ambil situ, datang sini balik, tak payah ambil nombor, terus serah kat saya. Memudahkan urusan. Saya kata dekat orang pejabat pos tu, Allah, semoga Allah merahmati, Allah memudahkan urusan cik. Ya, saya nak bayar duit lesen, tapi lupa nak keluarkan apa benda lah nak bawa tu, lupa dah kan. Lupa dah. Tapi jadi kata nak kena balik rumah, nak kena beratur lagi, tak apa encik. Dia kata letak sini, tak apa saya pegang. Encik balik rumah dulu, nanti datang sini, tak payah ambil nombor, terus jumpa saya, serah dengan saya, settle. Nanti saya panggil balik. Ya Allah, mudahnya kerja orang. Ini memudahkan kerja orang. Ya Allah, ini orang jadi macam ni, yang memudahkan. Maka dekat akhirat, dekat dunia ni, Allah akan memudahkan urusan dia. Tengoklah. Nampak tak? Saya doakan dia, tuan-tuan. InsyaAllah, doa saya taklah makbul. Tapi mungkin Allah makbulkan doa saya sebab kapasiti dia suka tolong orang. Kalau kena sepegawai kata, tak apa encik, balik rumah, nanti beratur balik. Allah, susah. Kita ada kerja lain, betul tak? Kita nak pergi ambil anak sekolah dan sebagainya. So, macam-macam. Ya. Baik. Man satara musliman, sesiapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Nampak tak? Zaman sekarang ni orang tak suka menutup aib orang lain, tapi duk sibuk heboh aib orang lain. Ya, duk membawang sana, membawang sini. Orang lain tak tahu, jadi tahu. Ya, mengumpatlah, tuan-tuan. Mengumpat dibenarkan kalau ada maslahah. Contoh, kita terpaksa bagi tahu kejahatan seseorang supaya tidak mahu melibatkan orang lain terpalit dengan kejahatan dia. Contoh, kalau kita terpaksa mengumpat kejahatan seseorang sebab kita nak bendung kejahatan dia. Contoh, kita terpaksa mengadu pada polis, seorang lelaki ni suka pukul isteri dia. Ya, betul. Kalau kita tak mengumpatlah tu. Kita mengadu pada polis, mengumpat, kita cerita kejahatan orang tu.
Kita terpaksa cerita pasal apa? Untuk mengekang kezaliman dia berlaku pada isteri dia. Tapi kalau kejahatan seseorang itu tidak membawa kemudaratan pada orang lain, tak ada apa-apa. Kalau bagi tahu pun tak ada apa-apa, ia membusukkan nama dia. Dan kalau kita tak bagi tahu pun dia tak ada bagi mudarat pada kita dan bagi pada orang lain. Contoh orang tak semayang kan. Kau tahu tak, Ali tu tak pernah semayang. Nampak tak? Kalau dia nasihatkan tak apa juga, ini dia cerita, oh Ali, satu pejabat tahu dia tak pernah semayang. Kan susah tu. Kan dah buruk nama dia, tuan-tuan. Sedangkan dia tak sembahyang itu, tak adalah bagi kemudaratan pada rakan sepejabat dia. Yang membawang tu tak pernah nak nasihatkan dia pula. Yang membawang pun lebih kurang sama juga, tinggal sembahyang, cakap je lebih. Tapi dia mengumpat dan membusukkan orang, wih sedap betul. Jadi mengumpat ni boleh, tapi ada masalah. Masalah Imam Nawawi ada sebut secara detail ni, tuan-tuan. Ya, kalau kita nak bincang kat sini panjang lah ceritanya. Ya, jadi kita tutup. Kita tahu dia ni buruk, kita tahu dia ni jahat. Kita tutup, kita tak hebohkan. Kita tahu, mak aku tahu Ali ni tak semayang, betul ke? Wallahualam, aku tak tahu. Dia tahu memang tak tahu, tapi dia siap. Dia tutup. Tuan-tuan, dekat dunia dan akhirat, Allah akan tutup aib kita. Bayangkan, kita ni banyak aib. Kita ni banyak kelemahan. Ya, macam saya ni ustaz. Ustaz ni penceramah. Orang pandang, ialah ustaz, penceramah, dengar ceramah saya. Yang dengar sekarang ni hampir 40 orang dengar ceramah saya ni. Ustaz ni ceramah, cerita pasal hadis. Ya, baguslah ustaz ni. Mungkin orang cakap macam tu. Ya. Tapi saya di mata masyarakat elok. Sebab Allah banyak tutup aib saya. Betul tak? Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ulama mazhab Hanbali, pengasas mazhab Hanbali. Ulama besar tu, ulama hadis, ulama fiqh. Dia kata apa tu, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata orang duk puji dia, Ahmad bin Hanbal orang yang saleh, orang yang warak, berilmu tinggi, hafal hadis beratus-ratus ribu, tuan-tuan. Nampak hafal hadis juta, 700,000 macam tu dalam riwayat. Dia kata, ya, dia kata itu kau nampak aku pada luaran, tapi sesungguhnya keburukan aku kau tak nampak. Allah menutup aib aku. Subhanallah. Ya, kalau ikutkan kita ni tuan-tuan, aib banyak tapi Allah tutup. Jadi kalau kita tak nak jadi orang itu buruk di mata manusia ni tuan-tuan, kita banyak tutupkan aib orang. Kita tahu dia jahat, tapi kejahatan itu tak perlu disebarkan. Maksudnya maklumat tentang kejahatannya tak perlu disebarkan. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kalau kita nak sebarkan, jadi apa? Ya, akan membusukkan nama dia, akan mengeruhkan keadaan dia, lagi dibenci kat kita, lagi dibenci kat masyarakat, tak mengubah sikap dia. Nak mengubah sikap dia kena tegur. Kalau kita nak membawang pun dengan syarat supaya kita dapat berubah dia. Contoh, kita buat aduan, dia ambil tindakan supaya dia berubah, ataupun dia menghentikan kezaliman, ataupun kalau kita tak mengadu, kita tak mengumpat, kezaliman tu akan terjebak pada orang lain. Itu tak apa. Tak ada apa-apa, tiba-tiba kita pun sibuk lah nak cerita, sibuk duk seronok cerita pasal orang punya keburukan. Ini satu benda yang sangat-sangat tak baik. Ya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan terakhir dia kata, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah ya menolong hamba-Nya, Allah berada dalam pertolongan terhadap hamba-Nya selagi mana hamba itu menolong saudaranya. So tuan-tuan, hadis ni kata, kalau kita nak urusan senang, kita mudahkan urusan orang, tuan-tuan. Kita mudahkan urusan orang. Nampak tak? Ya. Kalau macam kita nak katalah, saya makan dekat KFC lah kan, makan kat KFC. Antara mudah simple kan. Simple. Ini budaya yang baik daripada barat. Ya. Lepas makan KFC dengan anak-anak saya suruh anak saya lah memang anak saya pun dah reti dah. Kan ada dulang tu. So kita ambil dulang apa semua tu, makanan sampah tu kita bawa dekat bin tu, kita buang. Kita letak dulang tu. Maksudnya kita memudahkan pelayan tu. Pelayan tu tak perlu nak pergi setiap meja nak bersih. Kita dah tolong, kita dah memudahkan urusan dia. Nampak tak? Walaupun kita tak kenal dia. Ada perempuan tu dekat McD, dia kata terima kasih cik yang gitu. Kita tolong, kita bantu dia, tuan-tuan. Nampak tak? Kalau boleh kat kedai mamak pun kita hantar kat belakang. Tak adalah hantar mana-mana, kita hantar dekat dia tidak perlu nak bersusah payah ulang alik. So benda tu kecil. Kita memudahkan orang, kita bantu dia, insya-Allah dunia akhirat Allah akan bantu kita, tuan-tuan. Ini kita nak ia berlaku pada diri kita supaya kita dapat manfaat atas
pemurahnya kita punya hospitality, membantu orang, maka rahmat Allah akan datang dekat dunia, urusan kita akan dipermudahkan. Dan dekat akhirat juga Allah memudahkan urusan yang sangat besar, masalah yang tak dapat kita bayangkan. Sifatkan tentang masalah dekat akhirat tu, ya Allah, satu hari suntuk, macam-macam hadis, menakutkan, sangat menakutkan. Ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bila kita sebut tentang perkara ini, ia merupakan satu perkara yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu seseorang itu melakukan perkara yang baik. Ya, sehingga kan dalam satu hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna rajulan min ahli jannah. Hadis daripada Nabi bersabda, sesungguhnya seorang lelaki daripada ahli syurga yushrifu yaumal qiyamah ala ahli nar. Seorang ahli syurga dia menjenguk dekat mana dia tengok keadaan ahli neraka. Dekat akhirat nanti ahli neraka boleh tengok keadaan ahli syurga boleh tengok siksaan-siksaan yang berlaku. Ketika itu beruntungnya aku berada dekat syurga ni. Dan orang dekat neraka boleh tengok betapa nikmat dekat syurga ni. Punya menyesal, ya Allah, kembalikan aku walaupun sesaat, aku nak beribadat, nak bertaubat, aku nak masuk. Nikmat, ya Allah, nikmat yang sangat dahsyat. Nampak tak? Ya. Baik. Bila ahli neraka tu nampak, dia nampak lelaki tu, aku kenal lelaki ni. Baik. Fayunadihi rajulun min ahli nar. Maka seorang lelaki daripada ahli neraka, dia panggil, dia menyahut ahli syurga yang sedang menjenguk dia. Nampak tak? Ya. Nampak situasi, ya. Ahli syurga dia sedang tengok, kena seksa padan muka kau, kena padan muka. Waliyadzubillah, minta kita jangan termasuk dalam golongan ahli neraka. Ya. Lepas tu apa jadi, tuan-tuan? Lepas tu ahli neraka nampak dia, aku kenal lelaki ni. Apa dia buat? Maka dipanggil, wah fulan bin fulan. Ya fulan, hal ta'rifuni. Wahai fulan, adakah kau kenal aku? Dia tanyalah. Fayaqulu wallahi ma a'rifuka, man anta? Ahli syurga kata, aku tak kenal kau. Kau siapa? Alamak, kecewa lah kan. Kita kenal dia pula tak kenal kita. Contoh macam tu lah. Betul tak? Fayaqulu, maka ahli neraka berkata, aku annalladhi mararta bi fi dari dunya. Engkau satu hari dulu kau pernah lalu depan rumah aku. Kau ingat tak dulu engkau berjalan, kau musafir, kau lalu depan rumah aku. Fastasqaitani, lalu kau lalu depan rumah aku dan kau minta air daripada aku. Ya. Syurbatan min ma', minta supaya aku diberikan air pada engkau. Ya, jalan jauh, dahaga, penat, ya, nak minum air. Baik, fasaqaituka, dan aku memberi engkau minuman. Subhanallah. Baik, qala qad araftu. Lepas tu orang ahli syurga kata, baru aku ingat engkau rupanya. Ya, dulu aku dahaga, perjalanan jauh, engkau bagi aku minum. Maksudnya ahli syurga kata pada ahli neraka, sekarang aku kenal kau. Baik. Dia kata, qala fashfa'li biha inda rabbik. Kata, wahai ahli syurga, tolonglah minta syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah syafaat aku, minta supaya aku dikeluarkan daripada neraka ini. Nampak tu? Apa jadi, tuan-tuan? Qala fayas'alullahu azza wa jalla. Nabi SAW bersabda, ahli syurga itu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong lepaskanlah ahli neraka ini fulan bin fulan. Pasal apa? Dekat dunia dia pernah menghilangkan dahaga aku. Fayaqulu syafi'ni fihi fayamuru bihi fayukhriju bihi. Dan kata syufi'a bihi. Disebutkan dalam hadis tu, kemudian lelaki ahli syurga itu diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi lesen oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan supaya mengeluarkan lelaki ahli neraka itu daripada neraka dan masukkan ke dalam syurga. Subhanallah, tuan-tuan. Hadis ni, tuan-tuan, dalam Syu'abul Iman, Imam Baihaqi dia meriwayatkan. Ya, kisah bagaimana seorang lelaki ahli neraka hanya bagi minuman, dia menghilangkan dahaga seseorang dekat dunia ni, dia keluar, dia bebas daripada api neraka. Bayangkan, nasib baiklah Mamat tu tengok ahli neraka tu nampak, aku kenal lelaki ni, aku pernah bagi minum dia. Wahai ahli syurga, kau ingat aku tak lagi? Ahli syurga, aku tak ingat. Yalah, mungkin dah lama kan, saya pun ada juga orang tegur saya, ustaz, kenal saya tak lagi? Yalah, kita ceramah banyak surah, banyak, kita bukan popular pun, tapi banyak kenalan ya. Saya kenal, Allah, ustaz lupalah nama saya. Yalah, minta maaf, saya dah tua dan nama memang masalah bagi saya. Nampak tak? Dan kalau nama yang panjang pelik-pelik lagi lah saya tak hafal. Macam tu jugalah.
ahli syurga kata, aku tak kenal kau ahli neraka. Maka ahli neraka kata, kau ingat tak dulu masa kau dahaga pergi musafir, kau lalu depan rumah aku, kau ketuk rumah aku, kau minta air, aku bagi kau minum air dengan seikhlas mungkin. Lepas tu ahli syurga kata, ya baru aku ingat kau sekarang. Jadi apa dia buat tuan-tuan, dia kata, kalau macam tu tolonglah minta syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat melepaskan aku daripada siksaan api neraka. Maka ahli syurga tu memohon pada Allah, dengan izin Allah, lelaki itu melepaskan ahli neraka daripada nerakanya dan ajak sama-sama sekali masuk ke syurga Allah. Tuan-tuan ingat, ini baru bagi hilangkan dahaga, belum lagi melepaskan hutang seseorang. Subhanallah. Ya. Ada kenalan saya ni tuan-tuan, namanya Puan Aisyah. Orang hutang dia 10,000, dia halalkan macam tu saja. Subhanallah. Saya kenal dia. Nampak tak? Yang mana dia ni, ya, satu perkara yang ribu-ribu lah. Yang mana ini kita kata, ya Allah, bagi seteguk air minuman, Allah lepaskan daripada siksa syurga. Apatah lagi menghalalkan ribuan hutang orang. Ya Allah. Orang susah, tak ada duit nak bayar. Apatah lagi yang sudah meninggal dunia, orang meninggal dunia. Macam mana hutang meninggal dunia? Ada berapa ribu, 10,000, 20,000. Nanti boleh tuntut ke anak dia. Dia kata, tak payah, saya halalkan. Subhanallah. Saya tak tahulah ganjaran apa Allah nak bagi dekat dunia, dekat akhirat nanti tuan-tuan. Pelepasan apa yang Allah nak bagi dekat akhirat, saya tak dapat bayangkan. Ya, bagi seteguk air minum, menghilangkan dahaga orang. Air ni dapat mana-mana boleh dapat. Air pipe boleh minum. Dia bagi dia hilangkan dahaga. Ya Allah Akbar. Apatah lagi menghalalkan orang, bagi orang makan, yang orang susah disenangkan. Jadi inilah tuan-tuan yang kita nak kejar. Kita tak lain tak bukan hanya kita nakkan kesenangan dekat dunia, tapi imbalan kita menolong orang dekat dunia ini tuan-tuan, Allah akan bagi pelepasan yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik ketika mana dekat akhirat nanti. Yang mana disebutkan bahawa masalah dekat akhirat kalau dibandingkan dengan masalah dekat dunia ni tuan-tuan, ya Allah, sebesar debu pun tak sampai nak banding, tak boleh dibandingkan. Masalah dekat dunia ni Allah kecil sangat nak dibandingkan dekat akhirat. Tetapi kita menyelesaikan masalah insan dekat dunia yang sebesar debu tu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan masalah kita dekat akhirat yang dibandingkan sebesar gunung Uhud, nak dibandingkan dengan sebesar debu. Nampak tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, sembahyang kita, puasa, zakat kita tuan-tuan, tapi hablum minannas, ikatan tali kita dengan manusia untuk menjamin keselamatan kita dekat akhirat. Bukan hablum minallah, maksudnya bukan hanya dengan hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia. Bantu manusia yang susah, mudahkan urusan orang yang susah, dan begitu juga tutup aib orang yang ada aib. Jangan disebarkan aibnya, insya-Allah. Bukan itu saja, Allah akan memudahkan dekat dunia, dekat akhirat kita akan selamat. So kita perhatikan tuan-tuan, ya, kalau siapa yang susah nak tolong orang, tak suka tolong orang, ingat hadis ahli neraka yang dekat dunia pernah bagi seorang lelaki ahli syurga minum, hilangkan dahaga dekat dunia ni tuan-tuan. Bayangkan, dia dapat membebaskan ahli syurga untuk memberi syafaat kepadanya lepas daripada siksaan neraka. Apatah lagi kalau berganda-ganda pertolongan kita ke atas saudara kita. Apatah lagi kalau kita bantu yang jauh lebih besar daripada seteguk ataupun segelas air. Nampak tak? Ya? Dan macam-macam lagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berazam, kita tak nak kedeput. Kita berazam, kita nak menjadi insan yang memudahkan urusan orang lain. Tak kira lah macam mana sekalipun. Kecuali kalau prosedur kita tak boleh lah kan. Ya? Dan kita jenis berazam, pasal apa? Kita nak senang dekat akhirat nanti, kita berazam, kita nak banyak menolong orang dekat dunia ni. InsyaAllah dengan azam ini, mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah untuk kita melakukan amalan-amalan kebaikan ini. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja yang dapat saya kongsikan sama-sama. InsyaAllah kita mendapat manfaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berkat daripada majlis ilmu pada hari ini. Ya, saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Maka kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.